Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka wa nastaghith bika an tarda lana wa sabil fina al-sabul iman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, Allah himpunkan kita pada malam ni. Malam ni kita sambung berkenaan dengan solat-solat sunnah atau solat-solat sunat. Solat-solat sunat ni yang sangat-sangat dituntut. Sembayang kita adalah sembayang fardu. Tak dengar muslimat. Sembayang kita sembayang fardu yang sangat-sangat kita kena jaga. Jadi nak bagi cantik sembayang fardu kita, dan kita ambil pelajaran yang lepas-lepas. Sembayang fardu kita nak cantik ni, kita jaga qabliyah dan ba'diyah dia. Qabliyah dengan ba'diyah dia, kita dengar qabliyah dengan ba'diyah ni hadis yang datang yang cantik sekali. Dia ajak dekat kita satu hari isna asyar, 12 rakaat. Benda tu semua kita dah ambil dah. Berkenaan dengan sembayang sunat. Sembayang sunat. Hari ini kita masuk berkenaan dengan hadis daripada Abdullah bin Umar, muka surat 190. Muka surat 190, hadis 382. Kitab Bulughul Maram yang kita pakai ni, muka surat 190, hadis 382. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallah imra'an shalla arba'a qabla al-'asr. Hadis rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hassanahu wa Ibn Khuzaimah wa sahahu. Hadis ni diriwayatkan oleh sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar. Dan Abdullah bin Umar ni kalau dia ikut sunnah, ya Allah, betul-betul dia ikut. Kesemua dia tengok daripada Nabi dan ikut. Sampai kalau dia berjalan bersama-sama dengan Nabi, semua orang pakai dia tengok dia. Pelik dia ni, dia nak ikut tapak kaki Nabi. Tapak kaki Nabi tu dia ikut. Nabi dia tapak kaki Nabi, dia sentuh, dia lompat. Semua pakai berjalan elok metang dia ni. Dia pakai tahu dia ni kalang kabut. Masa dia duduk jejak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapak kaki Nabi tu. Sampai tahap tu yang katakan Abdullah bin Umar nak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Abdullah bin Umar kata dalam hadis ini, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat, dia kata. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada seseorang yang solat, dia kata 4 rakaat sebelum asar. Kita kalau boleh buat sebelum asar ada 4 rakaat. Dan 4 rakaat tu tak termasuk asar, dia tak termasuk kategori 12 rakaat tu, di luar. Kan kita dah dengar 12 rakaat yang kita jaga apa dia? Subuh, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, selepas subuh, selepas zuhur 2 rakaat. Jadi semua berapa? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, lepas zuhur 2 rakaat. Jadi semua maghrib dah, asar dah, maghrib dah, isya. Sebelum isya 2 rakaat. Lepas maghrib, sorry. Pandai, tak sia-sia main mengaji. Lepas maghrib 2 rakaat, lepas tu lepas isya 2 rakaat. Bagus. Jadi semua jadi 12 yang kita dah ambil dah. Daripada ngangau mak ni kata maghrib dah kan. Sebelum maghrib tak ada. Lepas maghrib dengan lepas isya, semua total dia ada 12. Jadi 12 tu tak termasuk dengan daripada mak asar. Mana-mana orang yang boleh jaga sebelum sembahyang asar, dia buat 4 rakaat, Allah, dia di bawah rahmat Allah. Ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Mai pula hadis ini semua nak cerita tentang sembahyang sunat, dan kita dah ambil dah.
Maka dia kata kat sini maksudnya menerangkan, dia kata adanya solat sunat, dia kata 4 rakaat sebelum asar. Yang kita buat selalunya 2 pun boleh, tapi kita buat 4 dia bertepatan dengan sunnah. 4 ni kita nak buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, ataupun 4 sekali dengan 1 salam pun boleh. Dia tak ada tahiyat awal terus dia tahiyat akhir. Masa tahiyat awal tu dia bangun, tak ada tahiyat awal terus tahiyat akhir. Dengan 1 salam boleh buat kan. Hukum jadi kita kat sini solat sunat 4 rakaat sebelum asar adalah sunnah Rasulullah SAW yang tidak dikata ditekankan. Memang kita tak apa nak tekan sangat, tapi dia satu benda yang sangat-sangat yang dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tengok hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Mughaffal Al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, apa Nabi kata, sallu, semayanglah, sallu dia kata qabla al-maghrib, sallu dia kata sallu qabla al-maghrib. Hadis ni summa qala fi thalith liman syaa. Hadis ni kita tengok hadis berkenaan dengan sebelum kita waktu maghrib. Waktu maghrib ni Nabi kata semayang lah. Tapi walaupun Nabi duk sebut hadis ni, ulama kata, sahabat kata sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Masuk yang ketiga, siapa semayang tu dia kata karihah. Nampak tak? Tapi nas dia yang kata Nabi, sahabat kata Nabi suruh semayang maghrib, Nabi suruh semayang maghrib, seolah-olah satu benda yang mesti, satu benda yang mesti. Sedangkan dalam hadis sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata syaa, terpulang, nak semayang tak semayang, nak semayang tak semayang pun tak apa. Bukan satu benda yang Nabi kata mesti kena semayang, sebelum maghrib mesti kena semayang. Tak. Kita nak semayang, tak mau semayang tak apa. Ya Allah, berkenaan ni cuma maghrib ni. Maka Nabi SAW dia kata kat sini di akhir, dia kata summa qala fi salis. Ada riwayat yang lain sebut kali yang ketiga. Kita kadang-kadang kita ambil hadis, kita mengatakan bahawa Abdullah ni bin Mughaffal, dia kata apa, Al-Muzanni ni, dia kata kata dia Nabi duk sebut, Nabi kata sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, menunjukkan satu benda yang mesti kita kena semayang. Jangan tinggal sebelum maghrib, Tapi bila mai kali yang ketiga, bila mai lafaz yang ketiga, Nabi kata liman syaa. Mai kali ketiga Nabi kata terpulang, menunjukkan bukan satu benda yang mesti. Nampak tak? Yang lafaz sahabat kata mesti kena semayang, mai lafaz yang ketiga lah yang bagi tahu kat kita adakah benda ni wajib, kena, atau macam mana kedudukan dia. Yang ketiga bagi jawapan kepada yang pertama, yang kedua tadi. Dia bagi tak liman syaa, sepulang. Bagi siapa nak semayang, tak semayang tak apa. Sebab apa dia mai yang ketiga tu? Yang ketiga tu mai dia kata karahiyatun an yattaqidha an-nas sunnah. Takut sangat-sangat orang kata ni lah sunnah, kena semayang. Yang ketiga tu yang Nabi mai, Nabi kata liman syaa. Pasal apa mai lafaz tu mai nak bagi tahu kat kita bukan satu benda yang wajib, bukan satu benda yang mesti, bukan satu sunnah yang kata mesti kena buat. Tak, nak buat tak mau buat tak apa. Nabi jarang buat. Kita nak buat tak mau buat sudah. Tidak main. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya kita menerangkan bahawa dia kata ada solat, dia kata sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, memang ada. Tapi kalau maghrib, pasal apa maghrib ni Nabi tak galakkan kita. Katalah dia dah masuk dah, azan 7.30 lah, katalah 7.30 sampai ke 7 suku dia tak semayang, 8 pun tak semayang. Tiba-tiba dia tunggu orang, dia nak semayang sunat, bodoh, dah masuk lama tak boleh. Nampak tak? Kadang-kadang kita kita buka puasa, ya Allah, kita tunggu orang nak buka puasa semua sampai pukul 8 tak semayang lagi. Kita mamai pukul 8 tu kita semayang. Dia tak cantik, dia tak elok dah. Pasal maghrib dia masuk maghrib nak semayang.
Jangan kita tunggu orang sampai setengah jam tu kita nak bagi orang buat semayang qabliyah maghrib, dah tak cantik dah. Pasal orang yang semayang maghrib panjang-panjang pun Nabi tak suka. Pasal maghrib ni dia, waktu semayang maghrib dia pendek sangat. Bila dia pendek sangat, kita tak boleh semayang. Kadang kita baca surahnya panjang-panjang berjela-jela. Tadi Tok Guru tadi baca pendek-pendek kan. Dia kalau kadang kata kul wallah izaja, surah-surahnya sudah cukup. Ni dia ambil apa nama, walan tarda ankal yahud walan nasara, surah al-baqarah panjang. Malik kata tu bukan sunnah lah, tu bodoh. Nampak dah. Pasal maghrib ni dia kena baca, bagi dia kena baca pendek-pendek. Sahabat Nabi baca pendek-pendek. Ada yang baca panjang mengadu kat Nabi, Nabi tegur imam yang baca panjang. Pasal maghrib ni pendek. Dia baca sudah, berapa orang nak kata apa. Sahabat-sahabat Nabi yang Ustaz cerita, ya Allah, kalau mereka ada di medan perang, di tempat-tempat yang baik, sahabat Nabi ketua bila ada di medan perang, tempat suasana yang apa nama, yang baik, dia akan baca qul huwallah saja. Qul huwallah saja. Sampai balik daripada perang, Nabi tanya pasal apa dak baca qul huwallah. Pasal apa? Pasal surah qul huwallah ni satu surah yang perma di situ ada perma Ar-Rahman. Puji bagi Allah, aku suka nak baca tu. Maka Nabi kata kat dia, habaq dekat dia, Allah suka dekat dia, Allah sayang kat dia. Surah-surah nampak pendek tapi makna dia ada. Makna dia ada. Maka semayang sunat apa nama sebelum maghrib ni, nak semayang-semayang, tak mau semayang tak apa. Dia bukan satu benda yang sunnah mesti kena semayang, tu tak ada. Kalau mesti dia jadi musnah. Hukum dia kata solat sunnah, dia kata sebelum maghrib adalah sunat, dia kata apa namanya, ghairul muakkad. Maksud ghairul muakkad bukan yang benda yang ditekankan, bukan satu benda yang mesti dia kata nak semayang tak mau semayang sudah. Walaupun kita jangan ambil lafaz. Kalau kita mengaji susah. Sallu ni dia damai dengan kaedah tu, order, perintah, fi'il amar. Sallu kena semayang, pi semayang. Nampak tak kita ambil tanda depan tu, tapi kita kena ambil yang di belakang tu. Nabi kata liman sya'a, kepada siapa saja yang nak, dia tak mau tak apa. Wa fi riwayatin Ibn Hibban, ada riwayat yang lain dia kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa, salla qabla al-maghrib raka'ataini, semayanglah sebelum maghrib 2 rakaat. Ada lafaz tu, hadis sebagaimana hadis yang kita baca di atas. Wali Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas qala kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syams wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna walam yanhana. Hadis ni daripada Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu hadis yang sahih daripada Abdullah bin Abbas. Ia berkata, biasa dia kata kami solat 2 rakaat, dia kata sesudah masuk matahari. Masuk matahari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami, dia kata, tetapi baginda tidak menyuruh kami dan tidak melarang kami untuk melakukannya. Ni dalil apa ni? Dalil sembahyang sebelum dengan azan maghrib, matahari dah tenggelam, maka Nabi mai kat depa, Nabi tengok depa sembahyang. Nabi suruh pun tak, larang pun tak. Nak sembahyang tak sembahyang pun tak apa. Nampak tak? Berdiri Nabi duduk tengok macam tu. Bila Bilal iqamat, terus Nabi sembahyang. Nabi tinggalkan sembahyang qabliyah maghrib. Nabi tengok depa, Nabi tak kata apa-apa. Ada yang duk ikut Nabi, ada yang sembahyang. Nabi tak kata apa-apa. Ni dalil menunjukkan sembahyang maghrib ni sebelum maghrib bukanlah satu benda yang wajib. Nak sembahyang benda tak ada masalah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffif rak'ataini allataini, dikata qabla salat as-subh hatta inni aqulu aqra bil umul kitab. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni hadis yang mai daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nak cerita dekat kita, sembahyang sunat yang paling ringkas, sembahyang sunat yang paling cepat sekali ialah sunat sebelum subuh. Sunat sebelum subuh kan ada 2 rakaat.
Itu yang sebaik-baiknya. Kita duk kata berkali-kali berkenaan dengan sembahyang subuh ni, sebelum kita sembahyang subuh dia ada qabliyah subuh 2 rakaat. Cantiknya qabliyah subuh ni dia bertemu dengan witir. Kita dah buat witir, yang saya ceritakan, kita dah buat witir. Lepas kita buat witir, dia bertemu dengan apa nama subuh. Dia bertemu dengan subuh. Lepas-lepas buat witir, duduk sat tu azan. Lepas azan kita buat qabliyah subuh. Itu yang paling subuh yang paling cantik, qabliyah subuh yang paling cantik sekali. Tapi kalau kita buat tahajud apa, terkejut apa semua, macam-macam kita sembahyang malam. Kita sembahyang malam, dalam masa sama kita terlepas tahajud. Sembahyang malam kita terlepas tahajud, Allahu Akbar, dah dengar azan, cuma dapat tahajud, kita tak dapat apa nama witir. Kita tak dapat witir. Maka sembahyang tahajud tu kita tengok bertemu dengan qabliyah subuh tak berapa cantik. Elok-elok, tapi yang sunnah yang paling cantik, tapi kita biarlah witir ni bertemu dengan subuh. Witir bersama dengan subuh. Baru ni timbul witir, boleh buat 2 kali. Benda ni witir Ustaz cakap berbuih dah. Dia cakap berbuih dah. Nampak tak, sampai hari ni pun keletih dah. Berbuih dah ya Allah subuh. Boleh tak kita nak semayang 2 kali witir? Boleh. Nak 2 kali witir boleh. Macam kita ni orang jenis letih, kan letih. Nabi kata benar, la witra fil laili. Tidak ada 2 kali witir. Satu hari dia tak ada, satu malam tu dia tak bertemu dengan 2 witir. Tapi kita nak buat juga, kita takut-takut. Macam sahabat Nabi kata, takut. Kita ni bukan fashion. Mereka tu yang boleh bangun malam, ada faham. Nak bangun subuh pun tak confirm. Jadi kita ni, Allah tu yang lemah-lemah iman ni, sebelum kita nak tidur, Nabi syurkan dah kita buat apa nama sembahyang Isya, ba'diyah Isya kita buat. Lepas pada tu kita takut tak boleh bangun. Lepas pada tu kita boleh buat witir. Kita tak tunggu sampai malam hari, dah hadir dah kita baca dah. Berarti dia boleh buat witir. Tapi dia nak buat malam witir, dia mesti apa nama? Genap, dia tak boleh ganjil. Ada faham ke? Dia kena apa nama? Dia kena ganjil, genap pula tu, dia menyanyuk dah macam mana. Boleh sebab dia cuma boleh buat 1 rakaat, 3 rakaat tu dia boleh buat, 5 dia tak boleh buat. Pasal dia ada niat ikut dia nak bangun mokok malam. Nampak tak? Kalau kita buat 1 rakaat lepas Isya kita buat sama ada kita buat 1 rakaat atau 3 rakaat. Kita buat witir siap-siap. Nampak tak? Witir kita buat siap-siap. Bila witir kita buat siap-siap, kok-koklah kita bangun tengah malam. Bila bangun tengah malam, kita nak buat sembahyang tahajud ke apa-apa, buatlah apa pun boleh buat. Kita buat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Maka kita mesti tutup dengan witir. Bila kita nak tutup dengan witir, berapa rakaat kita kena buat? Kita kena buat genap, kita tak boleh buat ganjil. Tadi kita dah sembahyang 1 rakaat kan, malam tadi. Bangun-bangun kita buat segala sunat semua, kita tutup dengan witir. Mesti tutup dengan witir. Bila kita tutup dengan witir, mesti genap. Katalah kita tadi buat 1 rakaat, kita tutup 2. Jadi 1 campur dengan 2 ialah 3. Nampak tak? Jadi 3. Boleh, cara tu boleh, dibenarkan dalam syarak. Tak ada istilah kena niat buka tutup apa pun tak ada. Niat buka, niat tutup ni semua ayo ada faham. Pasal tu Nabi suruh kita sembahyang lepas Isya buat ganjil. Kita tutup nanti dia genap, maka dia jadilah 1 witir. Pasal tadi kita buat 1, lepas tu kita buat pula 2 jadi 3. Ataupun kita buat 3, kita tutup mesti dengan 2, tak boleh 1. Nanti dia 4 jadi witir kalang kabut. Witir 4 rakaat nama dia witir kalang kabut. Kita buat 3 rakaat lepas Isya tu. Lepas betul kita bangun tengah malam, kita semayang apa semua, elok semayang tahajud, kita tutup dengan apa? Dengan 2 campur dengan 3 tadi 5. Dibenarkan dalam syarak. Nampak tak? Ataupun kita dah semayang witir, tiba-tiba Allahu Akbar, kita dah semayang witir tadi dalam ke-10. Katalah ke-10 malam witir. Tidur terlena, cuma dengar azan subuh.
Bila dengar azan subuh, kita bangun pergi masjid, kita dapat sembahyang qabliyah subuh. Dengan arti kata qabliyah subuh, kita bertemu dengan witir. Itu yang terbaik. Itu maksud Ustaz. Sunat qabliyah subuh yang terbaik bila dia boleh bertemu dengan witir. Kita tutup dengan witir, kita tidur, bangun subhanallah, kita dapat apa? Kita dapat azan, dengan azan subuh. Jadi kita boleh sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat. Maka qabliyah subuh yang paling cantik sekali bila dia bertemu dengan witir. Itu maksud. Yang itulah Nabi duk ajak dekat anak dia yang nama Hasan. Hasan, kalau buat sembahyang witir, bacalah doa kunut. Allahumma hdina fi man hadai. Mula-mula Nabi ajak dekat Hasan. Benda ni kita ambil dah. Apa jangan duk jegir, nampak tak? Benda ni semua dah kita nak ambil. Cuma nak ulang pasal hadis Aisyah duk sebut sembahyang sunat Nabi ni yang paling ringkas sangat-sangat ialah subuh. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, tadi sembahyang baca Fatihah kah? Apa maksud Aisyah tanya macam tu? Terlalu cepat. Yukhaffif. Maksud dia sembahyang sunat yang pasal kita bangun tidur tak digalakkan kita sembahyang satu benda yang panjang. Kita buat 1-2 rakaat yang ringkas. Nampak tak? Yukhaffif, jangan terlalu panjang sangat-sangat, jangan. Jangan. 2 rakaat yang biasa sangat-sangat nak bertemu dengan salat subuh. Tu maksud Aisyah radhiyallahu anha duk cerita. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW, adalah diri Nabi, dia kata yukhaffif raka'ataini allataini qabla salat subuh. Sebelum salat subuh dia sembahyang satu sembahyang yang terlalu kita kata dia sini mempercepatkan yukhaffif, ringan sangat. Yukhaffif ni sampai dia kata ringan sangat, sembahyang tu jadi ringan, cepat. Maksud di sini cepat. Yukhaffif raka'ataini, 2 rakaat tu ya Allah jadi ringan, cepat sangat 2 rakaat. Sampai Aisyah kata, Nabi dah habis sembahyang apa tu? Pasal Nabi selalu sembahyang benda ni di rumah. Yang Aisyah duk cerita pasal apa, sahabat Nabi pun tak tahu. Aisyah duk cerita macam ni pasal sunat semua dia sembahyang di rumah. Lepas maghrib Nabi masuk dalam bilik dia. Kita tak dan lepas balik nak balik sikit menyak ni ke? Kita sembahyang di sini. Tapi Nabi ni suka sembahyang sunat-sunat ni di rumah. Pasal tu banyak benda-benda sunat yang duk cerita kat kita ni daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun di situ ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar memang banyak sekali akan cerita berkenaan dengan sembahyang sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bertemu berkenaan dengan sembahyang sunat di antara Abdullah bin Umar dengan Aisyah, kita utamakan Aisyah. Pasal semua benda ni Nabi buat dalam rumah. Semua buat dalam rumah. Bila dengar saja hadis Abdullah bin Umar, perlu didatangi, kita faham dulu hadis Aisyah baru boleh faham. Macam Abdullah bin Umar, dia kata sembahyang sunat qabliyah ba'diyah 1 hari 10. Yang orang Malaysia duk beramal, kita duk sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni, amalan kita ambil daripada hadis Abdullah bin Umar 10 rakaat. Sebab apa 10? Sebelum Zuhur 2, lepas Zuhur 2 kita buat macam tu. Kita tak pernah buat 4 sebelum Zuhur 4 dah. Hadis Aisyah cerita 4, Nabi buat 4 2. Bila bertemu saja keadaan Abdullah bin Umar dengan Aisyah radhiyallahu anha, utamakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Itu utamanya bab sunat. Termasuk bab ni. Sunat ni kita nampak tak? Mana-mana orang yang boleh jaga sembahyang sunat dia, kita dah baca dah. Yang boleh jaga sunat dia, Allahu akbar kabira. Apa nak cerita kat sini? Dia kata ya Allah, ya Allah, mata'u dunya wa ma fiha. Ya Allah, Allah akan bagi keadaan ya Allah, dunia ni Allah bagi. Raka'atan fajr, kita dah baca sebelum ni. Raka'atan fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Mana-mana orang yang boleh jaga sembahyang sunat dia sebelum sebelum subuh, seolah-olah dunia ni hak milik dia. Dia boleh confirm, jaga cantik ya Allah qabliyah subuh, ya Allah dunia timai kat dia. Dia jangan duk rapelah tentang nak cari orang yang nak bagi maintain tentang kehidupan dia bagi cantik, ialah jaga qabliyah subuh. Nabi sebut. Lepas tu Nabi sebut lagi, Nabi kata asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Cepat-cepat jaga sembahyang subuh, pasal di situ ada besar punya ganjaran Allah nak bagi.
Macam hari ni kita kata hari Rabu. Rabu hari ni dengan kita jaga qabliyah dapat subuh dengan elok. Hari ni Tuhan nak bagi apa nama? A'zamu li ujurikum, sebesar-besar pahala saat daripada subuh tu Allah nak bagi. Sampai malaikat siang dan malam akan jaga kita dengan kita jaga apa nama? Sembahyang subuh. Allahu Akbar. Besar ni. Ada faham ke cakap? Ayo ya Allah, bukan senang. Nak baca senang tapi nak beramal termasuk ngaku aku sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang daripada sahabat Nabi. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni kita tahulah salah seorang sahabat Nabi yang hebat. Yang hebat. Cuma tengok Nabi berkenan kat Nabi. Dahsyat dia. Sampai dia menjadi pencatat wahyu bagi Nabi. Dan bila dapat saja wahyu Nabi ni, dia tengok Nabi suka kat Nabi, dia isytiharkan Islam dia di dalam rumah dia. Dia semayang dalam rumah dia, sedang mak dengan bapak dia duk kempen, jangan ikut Nabi, jangan ikut Nabi. Duk kempen ni, mak bapak duk kempen jangan ikut Nabi. Tengok-tengok anak dia berubah. Dahsyat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu, cukup dahsyat dia Allah. Tapi orang fitnah dekat dia, buat main perawi tentang dia, tentang adik beradik dia, macam-macam. Dia kata kat mak bapak dia mai nak bagi musnahkan dia. Ulama kata kalau kita tolak Abu Hurairah, 1/3 daripada agama jadi longgak, rosak. Orang yang tolak Abu Hurairah siapa dia? Syiah. Nampak tak? Orang yang tolak apa nama Abu Hurairah ni Syiah. Sepatutnya kita kena serang setiap kali kuliah, setiap kali mana-mana ustaz yang buat kuliah perlu terangkan tentang apa nama bahayanya Syiah duduk di bumi ni. Atau ada orang yang ada fahaman otak dia tentang mazhab Syiah cukup bahaya. Menunjukkan ustaz tu memang orang yang clear, dia tahu yang hak, yang batil. Dia duduk serang dalam kuliah ada benda kebatilan. Ingat ke anak murid dia dengan cara ilmiah, dengan cara elok dia beritahu. Dia tak payah main kalang kabut. Ini benda orang yang buat sunnah ni, ya Allah, orang yang buat elok. Ada nas dia, ada dalil dia. Kita ajak manusia untuk ikut cara sunnah. Orang tu dia perserang. Orang ni jenis raplah. Dia tak tahu yang mana hak, yang mana batil. You all understand? Nampak tak? Ya Allah, dia kena serang macam apa nama, macam Syiah. Ini kadang-kadang buat pula dalil. Kalau bertemu Syiah dengan apa Wahabi ke apa adalah, dia kata lawan Wahabi dulu, ni cukup bahaya. Ini kadang-kadang kita kesian jenis orang macam ni. Kita tak lain dan tak bukan, kita angkat tangan berdoa, ya Allah Tuhan, bagilah kat mereka hidayah. Kita bukan cara lawan-lawan. Lawan semua tak guna PP. Manusia akan nilai bila duk menjerit dalam kuliah, duk maki hamun orang dalam kuliah, orang kata subhanallah. Kalau dia kata lebih kurang benda tu tak betul, tak tepat, dia nak kena tanggung dosa. Dia nak kena tanggung dosa. Dia duk mengajak pada anak murid dia benci pada orang yang mempertahankan sunnah. Nampak ada anak murid semua start benci punca. Macam mana dia nak hapuskan dosa dia? Dia nak kena jumpa dengan orang tu, dia nak kena bagi tahu balik dalam kuliah dia. Kalau dia tahu benda ni dosa, benda ni nampak serabut, bila dia semayang aku rasa tak perlulah. Yang penting aku mengajak sudah. Benda macam ni aku serah dekat Allah. Selagi mana aku nak ceramah, aku rasa tak seronok. Kalau aku ceramah sekalipun, tekanan emosi nanti mah. Aku cakap dengan emosi aku, orang akan nilai aku, automatik kedudukan sebagai guru, sebagai ulama, title kita akan jatuh. Nampak tak? Orang tengok kita, ya Allah, dia ni kalang kabut. Kita tengok hadis lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kata apa, ya Allah, qara'a fi raka'atil fajr, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu al-Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW membaca, dia kata pada 2 rakaat, dia kata sunnah fajar, salat sunnah fajar, Nabi baca apa? Yang pertamanya surah Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul wallah. Kita kata ustaz, yang ni macam maghrib dah. Apa dah? Macam maghrib. Pasal dia punya baca panjang. Nabi kalau semayang, ya Allah, dia berdiri semayang sampai seronok, sampai bengkak kaki-kaki dia. Bukan kita tak tahu, kan? Punya bengkak. Aisyah duk tengok, ya Allah, mula-mula bengkak. Aisyah kata duk berdiri bengkak. Dah bengkak, ya Allah, sampai keluar darah, keluar ke kuning-kuningan. Nabi dia tak rasa apa duk semayang. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah,
Rasulullah ni dah confirm dah masuk syurga. Dia duk kata kat Nabi, Nabi dah confirm dah masuk syurga. Yang duk semayang sampai kaki jadi bengkak, sampai berdarah, keluar kekuningan-kuningan ni, dah confirm dah duk buat macam ni pasal apa? Nabi kata pada Aisyah, aku teringin nak jadi afala an akuna abdan syakuran. Aku nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah, hamba yang sentiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Dalam semayang Nabi, ya Allah ambil masa yang panjang berdiri untuk Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atan fajr istaja'a ala syiqatil ayman, rawahu al-Imam Bukhari. Allah, Nabi berbaring semayang ni, walaupun kita dengar nas ni, kita dengar dalil ni, tapi susah kita nak buat. Nampak tak? Benda sunnah ni orang nanti hantar ni pelik ke apa? Kita disunatkan lepas semayang lepas kita semayang 2 rakaat qabla subuh, nak semayang subuh, sebelum subuh dengar azan, kita nak semayang 2 rakaat qabla subuh. Lepas semayang, sebelum kita semayang subuh, sunat. Lepas semayang tu sebenarnya tidak ada sebarang bacaan, dia tak bacaan. Kita tak payah wirid, tak payah baca Quran, tak payah pahala. Lepas semayang kita berbaring. Nak sebut macam mana, tak tahu nak buat drama ke apa, tak boleh. Dia ambil ni, dia baring. Dia bukan terlentang, dia mengiring ke pasal ni berbaring, tak tahu lah. Ni berbaring ni bahasa Jerman. Dia nak cakap, maksud dia kata apa nama, Adul Aiman, macam ni. Kita angkat daripada, kita berehat sekejap, letak tangan kita penah. Ada orang sunnah kita buat lepas semayang buat macam tu. Kalau kita buat dia ni mazhab mana mai, ni mazhab mana mai, kita nak pergi letak hari ni dekat dia pun, dia kata ni apa ni, zaman Nabi tak apa, Nabi buat macam tu. Ya hang ni hang tidur terus dengan ayat liuk apa ni. Ya pada. Oleh sebab tu ya Allah, lepas semayang sunat disunatkan kita berbaring sekejap, rehat sekejap. Kadang-kadang kita nak rasa sunnah, yang tu lebih afdal daripada segala wirid dan sebagainya. Pasal kita nak ikut cara Nabi rehat. Totally Nabi rehat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita tengok bila dia semayang terus dia buat macam tu. Bila sahabat Abu Bakar, hang buat ni siapa? Wallahi, aku selalu bersama dengan Nabi, tak lepas daripada itulah perbuatan Nabi, daripada segala bacaan aku. Segala bacaan. Semua sahabat semua. Macam Sa'id apa nama? Al-Asja'i. Sa'id Al-Asja'i ni salah seorang sahabat Nabi. Bila dia tengok satu benda, dia nanti pergi kat bapak dia. Dia pergi kat bapak dia, ya abati, wahai bapak. Sa'id Al-Asja'i nama dia. Dia apa benda pun dia tengok, kadang-kadang satu benda dia tengok pelik, dia nanti pergi kat bapak dia. Pasal bapak dia selalu akan semayang belakang Nabi, selalu belakang Nabi, belakang Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Dia katanya beberapa soalan. Salah satu dia tanya soalan dekat bapak dia, bapak, cik nak tanya bapak, ni bahasa kita senang, cik nak tanya kat bapak, adakah semayang subuh ni ada kunut tak ada? Adakah khusus kunut yang kena buat pada subuh? Nabi, anak bapak ni beritahu dekat bapak, beritahu kat anak dia, wahai anakku ya bunayya, satu benda yang muhadith, satu benda yang bid'ah, satu benda yang Nabi tak pernah buat, dia khusus. Itu dia beritahu. Ada faham ke? Nampak? Dia pergi tanya, dia tanya kat bapak dia, pasal bapak dia tak pernah tinggal. Bapak dia selalu jadi makmum. Ya imam dia siapa dia? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dia tanya kat bapak dia keadaan tu. Maka bapak dia beritahu tak ada. Macam tu juga dengan bab semayang yang lain. Apa benda pun yang dia jumpa dengan bapak dia, nak dapat kepastian pada bapak dia. Termasuklah lepas subuh ni nak kena tidur macam tu ke? Maka bapak dia kata, aku tengok baik Rasulullah, baik Abu Bakar, baik Omar, baik semua mereka ni lepas semayang buat macam tu. Buat macam tu. Tak ada sebarang apa-apa bacaan, tak ada. Tapi kadang-kadang kita ni pergi masjid, kita nampak masjid tu, dia tulis kat tu jangan tidur. Nampak dia tulis jangan tidur. Kita jangan cari penyakit, pergi pula 4-5 orang semua duduk tidur. Hoi, takut jadi isu fitnah. Mesti bukan dah. Ataupun kalau kita nak ambil katalah sunnah, kita pergi luar masjid. Kan ada di luar kita sunat, ada tembok-tembok, dia pergi rehat kat situ, tak apa. Takut dalam ni nampak sangat.
Kita pula ria-ria nak tunjuk sunnah ni piece off yang pertama. Yang tu nama dia bodoh, cari nampak saja cari naah nama dia. Dah tahu dah pergi duduk di soft pertama ni buat tidur macam tu, mesti dia kacau. Maka oleh sebab tu lebih di luar kelim masjid kan, pasal kita nak dapat sunnah tu kita buat. Kalau ditakdirkan suasana tak izinkan, tak apalah. Subhanallah, subhanallah, lepas sembahyang bertasbih, nampak tak? Macam kita ingat balik Nabi kata lepas sembahyang beristighfar. Kita beristighfar, subhanallah, kita baca ayatul kursi, kita baca apa yang boleh kita baca, tak apa. Nabi kita lepas sembahyang baca. Pasal kita tengok peluang nak buat macam tu tak ada. Kalau kita banding dengan segala bentuk tasbih dengan tidur macam tu, tak nafikan tidur ini lebih baik daripada segala-galanya. Pasal kita totally ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cara Nabi dan sahabat Nabi. Nampak tak? Apa dia kata kat sini? Maksudnya dia kata kat sini dianjurkan kita berbaring pada rusuk kanan, atau dia kata miri kanan sesudah solat. Dia kata qabla subuh. Ni dia kata baring-baring, bukan faham kan? Faham bahasa ni. Dia mengiring ke? Dia mengiring, nampak tak? Mengiring tu adalah hukumnya mubah, dia kata dibolehkan dalam syarak. Diperbenarkan dalam syarak. Memang hadis yang sama juga di bawah pun Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun cerita benda yang sama daripada Abu Hurairah radhiyallahu. Apa kata dia? Apabila seseorang di antara kamu telah solat, dia kata 2 rakaat, dia kata idza shalla ahadukum raka'atan qabla salatil subuh falyastaji' ala jambil ayman. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu. Dia hasankan. Sebenarnya hadis ni hadis yang sama. Begitu juga dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu pun cerita apabila seseorang di antara kamu telah solat 2 rakaat sebelum subuh, dia kata maka hendaklah ia berbaring pada rusuk kanannya. Hukumnya berbaring ataupun tidur dengan miring dia kata ke kanan adalah mubah yang dibolehkan. Boleh kan ni? Maksud dia. Mai pula hadis daripada Abdullah bin Umar. Hari ini hadis yang senang daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, kata Nabi SAW, Nabi kata salatul lail mathna fa idza dikata khasya ahadukum subha salla raka'atan wahid. Yang ni dah ustaz terang dia kata yutir lahu ma qad salla hadis muttafaqun alaih. Yang ni benda yang Nabi duk cakap dekat kita berkenaan dengan sembahyang witir yang tadi ustaz beritahu. Daripada Abdullah bin Umar, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam dia kata itu 2 rakaat. 2 rakaat. Tetapi apabila seseorang dia kata di antara kamu dia kata khawatir terbitnya subuh, dia kata boleh ia solat 1 rakaat, dia kata witir, guna mengganjilkan solat yang telah dia kata dikerjakan. Maksudnya dia kata bila seseorang khawatir tidak dapat dia kata bangun malam. Ni ustaz beritahu tadi, kita lepas pada lepas Isya, lepas kita sembahyang Isya, buat ba'diyah Isya, kita boleh buat witir. Takut apa? Takut tak boleh bangun malam. Kita boleh buat witir, dia kata 1 rakaat. Di sini sebut 1. Ada ulama mengatakan mesti ganjil. Mesti ganjil. Nabi kita buatlah 1 rakaat. Takut-takut tak boleh, bila kita bangun kita buat 2 rakaat, maka itu tutup dengan dengan genap, tak boleh ganjil. Automatik dia dapat witir dia. Nabi duk syur kat dia, bila seseorang khawatir dia kata tidak dapat bangun malam, maka dia kata dianjurkan solat witir 1 rakaat sebelum ia tidur. Sebelum dia tidur. Ni tadi surat bagi tahu. Sebelum tidur dia buat witir siap-siap 1. Dalam ni ajak 1, buatlah 1. Kau nak buat 3 boleh tak pun boleh juga. Dapat dia. Yang paling penting dia buat ganjil. Tengok tak dia bangun, ya Allah Tuhan, dia bangun pukul 4. Ada boleh sembahyang tak? Boleh sembahyang. Dia kata kat sini salatul laili masna. Nampak di sebelah malam ni disyukan sangat-sangat kalau boleh sembahyang katalah sunat kita nak buat 4 boleh. Tapi digalakkan sunahnya buat 2. Pasal tu kita nak buat sembahyang sembahyang tarawih. Kita nak buat sembahyang tarawih kan 8 rakaat 4 boleh, tak salah, tapi sunahnya 2 masnam lebih baik.
Nampak? Nak buat 4 tak salah. Dengan 4 dengan 1 salam. Semayanglah kamu sebelum kamu nak semayang express. Tak apa. Tak salah. Tapi kalau ikut sunnahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Dia kata kat sini, lepas pada kita semayang Isya, kita buat apa nama ba'diyah Isya. Lepas tu kita buat witir, katalah 1 atau 3, kita bangun, terbangun di sebelah malam misalnya tadi. Buat dua-dua, kita tutup dengan apa? Genap. Tutup dengan tak dibolehkan. Diboleh. Tok guru duk tengok aja kan. Okey, baik. Maka dia kata sini hukumnya, dia kata salat witir adalah sunnah muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Di antara bahasa tu Nabi kata, ya Allah, macam-macam kita buat apa nama sunat tu, sunat ni. Dalam satu hari yang paling cantik sekali diri kita ada witir itu. Innallaha yuhibbul witr. Allah suka dengan sembahyang witir ni. Allah suka dengan sembahyang witir. Wali khamsa, dia kata sini khamsa diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah. Disahihkan oleh Ibn Hibban dengan lafaz dia kata salatul lail wa nahar masna. Nampak tak? Yang ni hadis ni waqala Imam Nasai hadzal khata. Ulama mengatakan kedudukan ni tak berapa cantik. Menunjukkan semayang malam ya kita buat apa nama dua-dua, tapi siang boleh buat 4. Boleh buat. Kita nak beza kalau orang nak buat sunat-sunat lah. Okay? Dia nak buat sunat lampau kasar sunat. Sunat di siang hari sebenarnya dalam buku ni tulis siang ke malam ke semua mesti dua. Dia sebut sini semayang sunat. Kita nak buat semayang sunat, nak buat semayang sunat. Kita nak buat siang ke malam ke, dia mesti dia kata dua. Mesti dua. Waqala Imam Nasai, telah berkatalah Imam Nasai, hadzal khata, bab ni tak betul. Dia kata tak betul. Cuma malam mesti dua. Di siang kita boleh buat 4. Siang boleh buat 4. Dia betul yang tu sebenarnya. Ya Allah, maksud menerangkan bahawa dia kata pada asalnya semua solat dia kata baik malam maupun siang, dia kata sunnah ataupun wajib adalah 2 rakaat. Nampak tak? Ada bagi tahu tentang hilah, tapi nak buat 4 boleh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi SAW daripada mulut Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, afdal salatul ba'dal faridah salatul laili, akhrajahu al-Imam Muslim. Ini semua kita tahu. Hadis hari ni semua ya Allah tengok dan renung, termasuk ustaz sendiri. Kita kena percantikkan, kita kena kemaskan diri kita masalah solat. Satu-satu ibadat nak bagi kita strong, satu-satu ibadat nak bagi kita cantik hidup kita, dunia kita bagi cantik, supaya kita boleh kita bangkit esok ni di hari akhirat dengan keadaan yang elok, cantik. Allah layak kita dapat syurga Allah. Semuanya proses solat supaya as-salatun nur, semuanya segala-galanya. Kalau kita hebat macam mana sekalipun dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan segala-galanya, tapi tang solat ni tak cantik hidup kita. Nampak tak cantik hidup kita. Maka tuan kitab ni kata, ya Allah, afdalus solah, sebaik-baik semayang dia kata lepas semayang fardu ialah semayang malam. Tak nafikan benda tu. Semayang malam. Jadi kita semayang malam ni, dalam banyak-banyak semayang malam boleh dapat ya Allah apa nama, boleh dapat witir paling cantik sekali. Kita jenis balok, kira kita boleh bertemu witir, bertemu dengan apa nama qabla subuh, tu dah cantik dah. Dalam buku ni duk cerita ya Allah, Abu Ayyub Al-Ansari duk cerita tentang satu semayang yang aku duduk dengan Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari ni salah seorang sahabat Nabi. Memang dia tengok Nabi agak lama pasal Nabi duduk rumah dia, dan dia sendiri berkenan nak bagi makan minum dekat Nabi semua dia, Abu Ayyub Al-Ansari. Masa Nabi masuk di Madinah, Abu ni Allah yang kata kaldai Nabi ke unta Nabi ke, reti rumah mana yang nak berhenti. Nampak tak? Bila Nabi sampai di Madinah, orang pakai ikut Nabi semua lah. Sekadar Nabi kata, aku tak boleh buat apa pun, yang menentukan kaldai kau ke unta aku ke. Semua cakap balik dengan apa nama kaldai, mai lah singgah sini, kaldai mai lah singgah.
Tak cakap dengan Nabi, cakap dengan binatang tu, minta kalau boleh, mailah singgah rumah kami, mailah singgah rumah. Kaldai ni walaupun dia kaldai ke, dia unta ke, dia reti, nampak tak? Dia buat dono. Dia buat dono, semua orang duk hambat dia. Ni hadis yang sahih. Nah, last sekali binatang ni berhenti, pusing berhenti. Abu Ayyub Al-Ansari kata, ni rezeki aku tak ada kot. Pasal dia betul-betul duduk depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia cakap dengan nilai elok. Kalau ada rezeki aku ada. Yang lain kata, kami duk tunggu tak ada dah. Semua pekat marah. Binatang tu lalu, mereka seronok tergedi-gedi, ada tak ada pipi, marah kat binatang tu. Mas seorang yang, ya Allah Tuhan, walaupun dia berhenti dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia berhenti. Bila dia berhenti, Abu Ayyub Al-Ansari seronok, tiba-tiba dia jalan. Unta ni pun dia dapat, dia uji. Ada faham ke? Binatang ni dia uji Abu Ayyub Al-Ansari pasal dia berhenti depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kawan ni dah seronok, tiba-tiba dia jalan. Abu Ayyub Al-Ansari kata, tak ada rezeki, kalau ada-adalah. Cakap dengan elok. Binatang tu memang nak uji dia, patah balik, mai sekali lagi mai ke rumah dia. Nampak Nabi turun, Nabi kata, inilah rumah yang sepatutnya aku singgah, rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kita dengar cerita Abu Ayyub Al-Ansari, subhanallah. Dia salah seorang sahabat Nabi yang banyak cerita dekat kita apa amalan yang Nabi lakukan masa Nabi duduk rumah aku. Pasal tu baru ni kita nak cakap 2-3 hari ni, kita kata Abu Ayyub Al-Ansari sendiri tengi nak tahu apa benda Nabi berzikir, tengi nak tahu. Pasal Nabi tak pernah himpun di antara Nabi dengan sahabat ramai-ramai kita menari ke apa, tak pernah. Nabi tak pernah, tak ada satu suasana pun yang cerita bahawa Nabi dengan sahabat dia macam tu. Pasal Abu Ayyub Al-Ansari duk cerita, ya Allah, dekat Abu Hurairah, sahabat-sahabat Nabi yang lain, aku dengar macam ni, aku dengar. Dia nak dekat dengan Nabi, nak dengar apa benda yang Nabi sebut. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk di belakang Nabi, ikhtiar seberapa mungkin. Nabi kan kadang-kadang lafaz, nampak tak? Dia pendengar. Macam apa nama? Abdurrahman bin Auf kata, wallahi Abdurrahman bin Auf ni, dia boleh duduk belakang Nabi, doa-doa yang kita, doa jenazah semua tu, dia boleh duduk belakang Nabi, Nabi lafaz, masuk dan dia hafal. Sekali dengar terus hafal. Bila dada kita, ya Allah, lapang dada, fataha sadrahu lil Islam. Bila dada kita cantik, Allah buka pintu hati kita, Allah Islam. Allah nak bagi agama kat kita. Bila tang sini tak cantik, agama tak boleh nak masuk lah. Mengaji lupa. Hari ni aku tengok mamak tu mengantuk, aku pun mengantuk. Kita mengaji, kita lupa, kita mengaji, kita lupa, ya Allah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, apa kata dia? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tengok hadis ni menarik sangat. Al-witrul haqq ala kulli muslim. Allahu akbar. Macam mana nak cerita ni? Sebagai batang tubuh, sebagai seorang Islam, hak kita sebagai orang Islam ni, hak kita yang kita kena bagi kat batang tubuh kita, ibadat yang kita kena bagi kat batang tubuh kita, sunat yang sepatutnya ialah witir. Al-witrul haq. Witir ni jadi hak pemilik batang tubuh kita, ya Allah tu, nampak tak? Pemilik ni semayang ni Allah mesti kita laksanakan. Dia mau, dia kata diri hang tak cantik, hang nak bagi Tuhan cantik dengan hang jagalah witir hang. Ya Allah. Al-witrul haq al kulli muslim. Witir ni dia kata hak, dia kata al kulli muslim. Man ahabba, dia kata mana-mana orang suka, ya Allah. Tengok, mula-mula dia cakap berkenaan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi duk ajar kat kita, terjemahan dia kata apa? Witir itu dia kata satu ketentuan yang mesti dia kata ada pada jiwa orang Islam. Dia kata witir itu suatu ketentuan atas setiap orang Muslim. Orang Muslim kena ikhtiar macam mana pun bagi cantik witir dia. Lepas tu dia mai. Bila dia mai, yang kedua ni nak bagi tahu bukan satu benda yang wajib, tapi satu benda yang Allah suka sangat-sangat. Lepas sembahyang fardu ni, yang paling Allah suka duk cari malam, satu benda yang Allah suka sembahyang malam ni adalah witir. Kita tak mampu nak bangun belah malam, ditutup Nabi kata. Takut malam ni hak dia, sembahyang ni hak dia sebelah malam. Tapi bimbang, takut tak boleh bangun, banyak awal-awal.
Allahu akbar kabir. Man ahabba, dia kata ayutir bi khamsa falyaf'al. Mana-mana orang kalau mampu, mana-mana orang yang dia kata ya Allah kalau suka dia nak buat witir 5 rakaat, falyaf'al, buatlah. Kalau 5 nak buatlah. Kita boleh buat 1 pun cukup dah. Nampak dah. Kalau boleh buat 5, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka dia kata kat sini, man ahabba ayutir. Mula-mula Abu Ayyub Al-Ansari duk cerita. Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi duk bagi tahu kat dia, kalau boleh buat 5, baguslah. Wa man ahabba, mana-mana orang suka, dia kata ayutir bi thalatha. Kalau dia boleh buat 3 pun, falyaf'al, buatlah. Wa man ahabba ayutir bi wahid, mana-mana orang suka nak buat, falyaf'al, 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 buatlah. Kalau 1 pun dia buat, takat tu je Allah disebut. Rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4 ulama hadis, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Illa Tirmizi, 4 tolak 1. Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Jadi kita buang Tirmizi, illa Nasa'i. Wa sahih, dan hadis ni disahihkan oleh Ibn Hibban. Wa rajjah Imam Nasa'i. Imam Nasa'i mengatakan hadis ini mai daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ulama mengatakan waqfahu, maksudnya di ujung tu warajjah. Imam Nasa'i tengok, dia kata dalam lafaz ni tak nampak mai daripada Nabi. Ini adalah fatwa yang mai daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu. Hadis sahabat waqfah. Kalau hadis marfu' kita kata hadis Nabi. Faham dia cakap ni? Ngantuklah. Kepada ya Allah, hadis ni hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kita pasal Nabi duduk rumah dia tahun 6 bulan 7 bulan sampai dia tahu ya Allah Tuhan, sonok jadi jiwa kalau kita kan mau ambil pelajaran berkenaan dengan macam mana jiwa-jiwa sahabat Nabi duduk dengan Nabi. Kita nak baca hadis ni banyak dah, duk baca berkenaan dengan sanak tu lah, perawi lah sampai mengantuk. Nampak tak? Ada hari kita ni, ada hari kita main sentimental. Pasal suasana lah ni, suasana kena sentimental. Serangan duk berlaku. Nampak tak? Kawan tu orang sang aku sekali kena. Nampak tak? 3 tahun punya dia main, aku pula kena maki lagi sekali. Nampak tak? Allahu Akbar kabir. Manusia, Ustaz bukan Ustaz bela apa masalah, Ustaz cakap masalah benda yang sepatutnya tak perlu nak wah, janganlah. Banyak benda kita nak buat kerja. Nampak tak? Bagi cantik hati kita elok, bagi perelok. Kalau hati kita tak cantik hati kita, bila kita lafaz, orang boleh tahu nilai hati kita ni tak cantik, tak elok. Apa satu kita tengok sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka berkelahi, tapi sifat mereka berkelahi kadang-kadang ada khilaf. Sebagai contoh Sayyidina Umar ni dia gangster. Memang daripada dulu lagi dia gangster dah. Di kota Mekah ni kalau kita nak kata gangster di Malaysia, perkasa, dia bapa perkasa. Dia gangster. Sayyidina Umar ni Allah macam tu lagi. Ini gangster mai geng. Bodoh punya gangster. Gangster ni dia seorang-seorang dia mai. Sayyidina Umar tak pernah panggil grup mai. Tak ada, bodoh tu semua. Nampak tak? Sayyidina Umar dia mai seorang-seorang dia. Kalau dia nak lawan pun dia seorang-seorang dia lawan. Dia tak panggil geng-geng. Macam mana dia dulu dia nampak Nabi macam dia nak ramai Nabi. Sampai Nabi doa, ya Allah, di antara Abu Jahal dengan dia kan. Nabi doa. Tapi Allah menyebelahi Umar. Pasal Allah tahu Umar ni, pasal Abu Jahal, Quran dengar, Abu Lahab semua dengar. Dua-dua mereka dengar, tapi Quran tak boleh masuk. Mai tahu Umar ni sikit sentuhan dia jadi sebab dah. Adik dia kan Fatimah baca, dia jadi lain dah. Diri dia jadi lain dah. Pasal tu orang jahil-jahil ni Allah cuba bagi terai daripada dengar Quran Allah, daripada jadi lain. Pasal mereka tak biasa dengar. Kuliah tak biasa dengar, apa tak biasa dengar. Macam apa kita cerita Abu Darda. Sekali saja ya Allah tengok Nabi, ya Allah dalam apa nama, tengok Nabi terkejut. Sibuk-sibuk dia Nabi doa bagi lapang, terkejut. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bila orang duk kutuk dekat Nabi, dia kata lah ni aku nak pergi jumpa Nabi. Nampak tak? Jangan duk kutuk dekat mamak tu.
Nampak dah kan? Pi direct jumpa dengan dia, lah ni nak tanya ustaz, pasal apa ustaz cakap macam tu? 3 tahun punya video, lah ni bak keluar balik. Apa tujuan dia bak keluar balik? Apa maksud ustaz? Itu kita kena pergi jumpa. Nampak tak? Allah bagi dalam ramai-ramai apa nama Al-Bahili. Bahili puak memang 6 jahanam. Luar daripada kota Mekah yang duk semayang tok kawan dengar daripada semayang. Ustaz pernah cerita berkali-kali berkenaan Abu Umamah Al-Bahili. Semua tak boleh terima. Lepas depa semayang, depa kutuk, depa hina kat Nabi. Nabi duduk diam, Nabi tak kata apa. Ya Allah, Nabi dengar orang kutuk dia, orang hina dia. Ustaz Alim orang duk hina, kena dia tak jawab. Tu satu. Nampak tak? Hari tu dia kata dia tahu nak kenapa, tapi dia buat lagu selamba je. Nampak tak kan? Orang duk kutuk dia hari ni setiap hari. Baru ni kita dengar apa masjid kat kampung ustaz ni kata duk kutuk maki hamun. Ustaz tu kalau hampa jumpa apa haria dia mau halau, jangan bagi masuk. Jangan kita ikut hawa nafsu, rugi. Kita apa nama, kita cakap macam tu depan anak murid kita yang baru nak belajar, yang baru nak main kuliah, yang baru nak buka kitab, yang baru tersentak hati baru nak start main kuliah. Tiba-tiba dia tengok kuliah macam ni, dia kata apalah depa ni, apalah ustaz-ustaz menjiwa macam ni. Dia kata ya Allah, kalau hang tak perhati sekalipun, orang yang main kuliah boleh bagi jawapan kat ustaz. Dia kata kalau ustaz tak perhati pun ustaz jangan lafaz dalam kuliah. Ustaz pergi jumpa dengan dia, pergi settle, pergi tanya, buka video daripada A sampai Z, baca habis Quran duk ajak kita fatabayanu, bagi benda yang jelas. Buka sampai keset daripada A sampai Z, tengok dan tengok faham, tak faham tanya kat batang tubuh ni apa maksud hang kata macam tu. Bagi dia bak keluar kitab-kitab dia, bagi dia cerita, baru kita rasa puas. Ini daripada jauh. Cuba jadi sikap kita macam Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dengan sekali pandang, dia pandang dekat apa nama? Dekat Rasulullah, berubah. Mungkin depa ni kalau jumpa dengan mamak ni dia berubah. Nampak ada faham. Tapi ramai yang mai. Ramai kita tengok macam di Kuala Lumpur. Kata bila depa duduk dengan dia tanya dia, kami dengar sebaliknya, kami dengar cara dia, penampilan dia sebaliknya. Akhirnya orang berubah. Kadang-kadang orang kata kita daripada jauh tu, jangan ajak sikap kita pun duk mengaji sunnah ni, jangan tengok sikit saja ustaz tu terus kata ni ustaz apa ni. Kita akan jadi satu geng dengan depa sama juga. Kita tak boleh ambil edit yang sikit-sikit tu duk buka lah ni, macam tu bahaya. Nampak tak? Ustaz pun kadang-kadang takut. Takut nampak tak? Duk cakap dia boleh ambil. Sembahyang musafir ni adalah satu sembahyang yang kalau kita sakit pun boleh, musafir pun boleh, orang yang buat sakit pun dia boleh pendekkan sembahyang dia. Alamak apa ni? Dia kena faham betul-betul ustaz punya kelas tu. Dia tak boleh faham, dia kata dia baru ni faham masalah di apa ni? Kampung Perlis. Ustaz kata orang yang sakit duduk kat hospital tu pun dia boleh jamak dan kasar. Aku katok maksud dia orang yang sakit duduk kat hospital tu dia boleh jamakkan semayang dia pasal keadaan udzur dia, tapi dia tak boleh kasar, dia bukan musafir. Kalau boleh ada faham. Nampak dia leceh lah ya Allah. Dia kena faham betul-betul. Dia duk ambil sikit-sikit macam tu terus dia buat apa nama, dia edit sikit mula serang. Ni jahil lah ni. Dia kita pun angkat tangan, kita berdoa. Ni musim yang kita duduk ni, fasah yang kita duduk ni petanda akhir zaman, benda yang tak elok. Pasal tu kita kena jaga diri kita betul-betul. Mulut lidah kita jangan tumpang sampai ke fitnah. Kita tengok kita pula pas kat kawan kita, dosa sambung-sambung. Benda ni bukan boleh berhentilah. Benda tak elok berhenti. Kita kena ingat Allah hantar Nabi sebelum Nabi ajar kita semayang ke apa benda ke. Mula-mula sekarang Nabi duduk di Mekah 13 tahun. 13 tahun apa duk ajak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku hantar Muhammad betul-betul bawa rahmat. 13 tahun tu ya Allah, yang Allah hantar Nabi ni. Nampak Allah hantar kat Nabi di Mekah 13 tahun semata-mata bagi mantap sudut akidah dan akhlak. Orang yang ada akidah, kita tengok akhlak dia. Orang yang ada akhlak, dia ada akidah.
Tapi kalau sekiranya kita nampak satu macam pangai pun kita tengok merauk dengan maki hamu yang tu yang ni, automatik akidah kita tak cantik. Jaga akidah kita, jaga mengaji kita, kita banyak mengaji, banyak berkuliah. Orang nak tengok kita orang yang cukup berakhlak, sabar. Jangan jumpa dengan geng-geng tak mana-mana nak maki hamu, lepas tu ambil pula apa nama roti canai, pergi baling kat dia tu. Ini roti canai apa nama, line clear. Ni apa lah ya Allah, ya Tuhan. Dengar macam-macam kita rasa tak seronok. Macam kita tengok bergaduh-bergaduh ni semua ni kena slow lah. Biar orang kata kat kita, namun kita kata apa nama, kita berzikir astaghfirullahalazim, Allah ajar kat kita istighfar banyak-banyak kan. Benda macam tu semua kadang-kadang Allah nak mematangkan proses apa, proses dakwah kita. Kemungkinan orang tengok sikap kita, orang kata dia ni bukan nak kata lah orang yang berakhlak, mengaji, berkitab dengan elok, insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz harapkan apa nama, keadaan buat masa ni biar orang nak tunjuk perasaan, jangan pula seorang kata kita kena lawan Ustaz. Lawan hambilah. Nampak tak? Kita tengok kadar upaya kita macam mana. Negara kita pula ada undang-undang, BP dia nak tunjuk perasaan, dia nak hantar memerintah apa sekalipun, kita pun kena buat juga. Kita hang buat. Hang nak pergi buat mana hang buat. Bila kita tegur, dia tegur balik kita. Ustaz tak boleh, kita kena ada stand kita. Kita berapa orang sangat, nampak dah. Takut-takut janji nak pergi apa nama 20 orang, yang pergi 2 orang. Allahu Akbar. Kita tengoklah ya Allah, nampak dah. Buat masa ni sabarlah. Fasbir sabran jamilah. Fasbir sabran jamilah. Ustaz show kat semua, sabarlah. Kita terus mengaji macam biasa. Ada pepatah kata tahu, anjing salat bukit, bukit tak runtuh, ada kan? Bukan nak ni bahasa kasar, tapi nak ibarat macam biar orang menyalak, biar orang nak kata apa, biar dia nak kata apa, kita diam je. Lama-lama akan slow. Bila dia cakap, kita cakap, dia cakap, kita cakap, tak ada apa. Kita tak mau suasana berkuliah, mengaji macam ni semua orang tengok tak elok, terutamanya orang jahil, orang yang kerja, terutamanya macam balai polis akan tengok ni apa ni, kuliah kan, nak bergaduh kan, nak apa. Bila balai cakap macam tu, pihak polis cakap macam tu, kita akan rasa malu. Dok tengok di kuliah-kuliah ni, sepatutnya dulu tak dengar macam ni. Lah ni dok buat kuliah, dok bergaduh ni apa-apa. Nampak tak? Hampa ni orang mengaji, sepatutnya hampa lah tak perlu bergaduh, selesaikan. Ni hampa dok bergaduh, dia suruh hampa maki. Kami pula kena buat segmen siasat hampa ni apa ni? Kami tak boleh nak buat benda ni, kami tak boleh hukumkan apa pun, sesat tak sesat, kami kena serah pada Jabatan Agama Islam, dia nak tentukan benda ni. Nampak tak? Kami pula nak tengok pula rakaman. Nampak, kita jangan bagi menyusah kepada pihak keselamatan. Hari ni tokoh polis, hari ni tokoh ya Allah, dah bukan ada satu benda, janganlah kita malu, kita orang mengaji, nampak tak? Kita orang mengaji, orang kuliah ni, bagilah satu sum'ah, nama yang baik. Tempat nama surau ni, tempat nama masjid ni, orang nak dengar benda yang baik. Bila orang duk dengar satu benda caci maki, bergaduh sampai, tak elok lah. Biar orang tengok, pihak keselamatan sikit tengok, mereka ni tak main report, mengaji alhamdulillah, tak ada masalah apa-apa. Mereka tak buat satu apa-apa pun. Awak gambar tak? Pihak keselamatan sangat akan nilai, ya Allah. Tak ada pun tunjuk kata geng nampak dia, kita pergi sepuh dia, malam ni kita pergi rumah dia, kita nak tengok, kita nak tanya kat dia apa hang kata ni. Nampak tak? Dia nak buat dengan cara dia buat. Nampak tak? Jadi kadang-kadang bernama itulah sunnah sebenarnya. Kesimpulan yang paling penting sekali, Nabi kena ujian pun macam-macam. Okey? Nabi bawa agama pun orang kata gharib, orang kata benda pelik, sayaudu ghariban. Agama nak balik pun orang nanti kata macam tu juga. Anggap macam tu sudah. Ustaz dok kata berkali-kali Allah, macam mana Nabi mai, macam mana Nabi balik, macam mana orang hina dekat Nabi. Bukan setakat Nabi, ya Allah Tuhan, kita tengok kalau tuan kitab yang kita sebut ni, Ustaz kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, apa orang tak kata kat dia? Sesat. Tangkap dia, kita bunuh dia. Imam Bukhari sampai lari merata, keluarkan fatwa sesat, sampai mayat dia orang tak tahu bila dia mati, bila dia sakit tak tahu mati macam tu, 2-3 orang semayang kat dia. Imam Bukhari
Tapi siapa berani kata Imam Bukhari lah ni sesat? Siapa berani kata? Sunnatullah, dia nampak tak? Dia duk mengajak, bila dia mengajak dekat orang agak bertentangan sikit dengan cara adat dia, dia melompat dah. Nampak? Agama main nak bagi perbetul semua keadaan kita. Yang kita buat ni kita boleh beza yang mana adat, mana ibadat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan iman dekat kita, Allah bagi kekuatan kesabaran yang tinggi pada kita, dan kita doakan kepada Tok Guru kita sentiasa sihat, sentiasa sihat, berani dengan kebenaran. Teruskan Ustaz Alim walaupun aku tak berani. Nampak tak? Kena ada jenis-jenis macam tu pun kena ada, nampak tak? Dia berani dia tu. Jadi kita doakan ya Allah, kita doa untuk dia. Ustaz pun tak sangka betul-betul dengan Ustaz Ali ni. Bila Ustaz tengok dia baca, dia banyak baca, bagus. Kadang-kadang orang yang mengaji tinggi-tinggi ni macam kami ni pergi mengaji, macam-macam pergi mengaji, tapi cara dia mengajak dengan orang yang tinggi mengajak tak boleh lawan cara dia. Cara kupasan dia, cara teknik dia, cara penampilan. Ini Allah bagi kat dia. Orang Allah bagi kat dia, betul tak? Allah bagi kat dia. Dia bukan ni Allah. Ustaz pernah duduk dengan dia, ya Allah, daripada pagi sampai malam pergi rumah dia. Dia kalau nak dengar ceramah, dia ulang 10 kali orang tu punya ceramah, dia ulang. Macam Samsuri, dia suka dulu dia ulang. Dia terpilih, dia tengok, dia renung, saat ni dia catat. Dia rajin. Dia akan ambil masa daripada pagi sampai ke petang, ya Allah. Memang bertekun dia. Satu benda yang dia ni suka gila ilmu. Satu benda dia telefon Ustaz tu, dia tanya makna, dia usaha sendiri. Tapi cukup berkesan dekat dia. Dulu Ustaz balik kat sini, memanglah dia bertengkar dengan dia. Awak Syafi'i tak betul? Syafi'i tak betul? Oh ya Allah tuan, dia bapa Syafi'i. Ustaz Alim dulu, ya Allah, tak boleh nak cakap dengan dia. Dia dah cakap dengan dia tak ni. Dulu kami baiklah Ustaz Syawami, semua kami baik. Kami bertiga, pergi mana-mana pun kami bertiga. Naik motor, kami nak tiga-tiga naik motor semua. Tak ada apa-apa, kami nanti nak kat Jabatan Pulau Pinang, tiga-tiga nanti pergi, tiga-tiga balik mai. Pusing macam tu je. Tengok sampai dekat-dekat nak subuh, balik rumah. Macam tu punya Jerman tu ada. Kontak mai, kata Ustaz ada kuliah mana? Masih tiga-tiga kan kontak. Kita kata kita ada kuliah maghrib sini. Okey, lepas maghrib je jumpa sini Ustaz. Kita rancang. Bagus. Lepas habis tu kami nanti pergi markas dulu. Dekat Pulau Pinang, bukan Pulau Pinang. Dekat Kampung Dodo dalam tu kan ada markas PAS. Bermalam kami di situ. Duduk situ. Punya sembang. Tapi Ustaz dulu dah mengaji sunnah wah. Tapi nak cakap dengan dua-dua ni hero. Ustaz tengok dia punya kuliah pun takut. Dia duk kata, duk kutuk dua-dua ni. Ui, aku nak buat macam mana ni? Sampai dia pernah ajak Ustaz pergi Pondok Lanai, pergi jumpa Tok Guru. Dia raih semua tu. Tapi Ustaz kata, Ustaz aku nak bawa orang tua ni. Ustaz punya target, Ustaz macam mana pun Ustaz nak bawa dia untuk jejak di bumi Baghdad. Jejak bumi Baghdad, masa kita nak terang orang macam ni, pasal dia bijak bercakap. Orang macam ni bijak bercakap ni, mau ambil satu Tok Guru berdebum kat dia. Kan? Punya duk target, ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi, ya Allah, doa Ustaz Allah kabulkan, Ustaz bawa dia. Ya, bawa dia. Seorang saja, seorang lagi tak boleh bawa. Dia masuk apa, tentang siapa ke, tentang, tak bawa lah dia. Bawa dia, ya Allah Tuhan, bawa lah Ustaz Alim. Bila Ustaz bawa Ustaz Alim dengan izin Allah Ta'ala, ya Allah, dia sampai kat sana. Ustaz akan lepas dia dengan salah seorang Ustaz, nama dia Ustaz Salman. Ustaz Salman ni dia gila-gila sunnah Ustaz. Bila Ustaz Ali cakap, dia pun cakap. Ustaz kata dia pun kawan ni pula dia hafal kitab. Nama kitab Tamanah dia ni memang Salman. Ustaz Salman ni memang Allah bagi kelebihan dekat dia. Dengan kami ni dia pun sikit, dia gila-gila sikit. Memang dia gila kitab penuh dia beli. Dia beli penuh satu rumah ni. Ustaz Salman akan bawa Ustaz Alim pergi tempat ni. Itu utamanya tempat Syiah. Tapi kadang-kadang lah, bukan Ustaz rasa Ustaz Alim terlupa. Di Baghdad tak ada Syiah Ismailiyah. Yang tu kalau boleh Ustaz nak perbetulkan Ustaz Alim. Pasal sahabat-sahabat kami di Baghdad semua tanya, Ustaz, dia ni duduk di Baghdad kah? Lama kah dia mengaji kah? Lama kah? Ya, dia benar duduk di Baghdad yang lama Ustaz Alim. Okey, lama. Tapi dalam masa yang sama dia duduk kat sana, dia tak akan buang masa. Dia penuh berjalan tempat Syiah, nak tahu sejarah Karbala, Najaf, semua dia pi. Semua dia pi. Masa tu kadang Ustaz tak bawa pun ada kawan yang dia buat pi kat dia.
buat pergi jumpa rumah syekh-syekh, jumpa ulama-ulama sunnah, muhadisin kat sana dengan kitab. Dia duduk dalam masa sebulan tu duduk main dah. Lepas pada tu nampak duduk main dia gila dah. Duduk macam-macam apa. Allah mak dia ni apa ni babat dah. Dia ni memang kita tengok satu benda ada dua kecil-kecil je benda tu. Sebagai contoh, Syiah Ismailiyah cuma ada di India, Pakistan saja. Syiah Ismailiyah yang ada di Baghdad tersalah fakta sikit je. Syiah Ja'fariyah. Syiah Ja'fariyah. Kadang-kadang Ustaz Alim ceramah tu ada sikit saya dah dengar juga, sikit yang kena diperbetulkan. Syiah Ja'fariyah dekat sana. Dia dah sebut berkenaan dengan gini-gini, tu kena betul sikit. Yang tu yang orang marah kadang ada fakta sikit terlari sebab sebutan tu. Mazhab mana sebenarnya? Sikit-sikit saja dia terlupa. Pasal Ustaz selalu dah sebut dekat dia Ismailiyah memang totally ulama mengkafirkan. Ja'fariyah dak setengah, nampak tak? Ja'fariyah ni kalau orang Arab memang mereka tak suka, total orang Arab. Orang luar ni mungkin suka Ja'fariyah. Masa nampak tak? Dia kata Ja'fariyah ni baik daripada keturunan Nabi, dia lah bawa mata sahabat. Buat malah. Nampak tak? Maka ulama mengatakan kalau Ja'fariyah punya tasawuf dengan elok, renung dulu. Tengok dulu. Janganlah baca kitab-kitab Al-Awliya apa. Bukan macam tu Ustaz. Ustaz kena tengok silsilah dia betul-betul. Memang bumi di Baghdad ni banyak sufi yang tak tentu hala ni banyak. Pasal Ustaz yang duduk di sana Rifai keturunan Rasulullah. Dia kalau zikir, dia kalau ambil pisau panjang dari sini sampai sana. Kalau Ustaz Ali ceritakan apa, dia ambil pisau, dia rodok pisau ni kelok ke belakang. Bila zikir nak tunjukkan kehebatan apa nama kita berzikir, ingatkan Rasulullah, roh Rasulullah bersama kita. Benda-benda macam tu yang mengatakan tasawuf yang agak tak cantik dalam agama. Yang tu lah kita nak kata, ya Allah, nak bagi tasawuf ikut cara Rasulullah. Nampak tak? Nabi dah hebat dan Nabi semua macam-macam dah hebat dah. Yang duk ada tak tentu hala, di ni kata Rifai, di ni kata yang pi tengok di sana, pi tengok syekh dia, pi tengok suasana, barulah kita tahu, ya Allah, rupanya macam ni dah. Nampak tak? Ustaz Alim dia tengok semua tu. Ustaz sendiri pun tak cerita, dia balik, dia cerita, dia balik Ustaz terkejut. Dia baca kitab fiqh sunnah, alamak. Ustaz punya lama pun ambil masa baca kitab-kitab yang kecil dulu. Dia ayo ini Ustaz banyak beranilah. Bodoh. Daripada dulu lagi Allah dia bawa kitab ni, dia bawa kitab tu, dia bawa kitab ni. Itu kelebihan Allah bagi kat dia lah, nampak tak? Cuma dia pergi di sana, dia jumpa dengan semua syuyukh, syekh-syekh. Macam dia kita tengok ulama-ulama hadis, dia pergi jumpa, dia buka kitab-kitab yang besar. Yang bawa dia adalah Ustaz Salman. Kadang orang tanya, duk tunggu dekat Ustaz jawapan Ustaz, siapa bawa Ustaz Alim ke bumi Baghdad? Persoalan tu ramai orang tanya dia. Termasuk pihak JAKIM sendiri tanya, adakah dia pernah sampai di Baghdad? Dia pernah belajar di Baghdad? Dan siapa tok guru dia? Ustaz bagi jawapan Ustaz kata ya, dia pernah sampai di sana. Dia duduk di rumah Ustaz. Dia belajar dengan apa nama guru-guru di sana seketika. Allah tak izinkan dia sambung ke visa, kemudian dia balik. Tapi dengan masa yang sedikit Allah bagi kat dia, masa tak sampai setahun, subhanallah, kelapangan ilmu sunnah dia lebih dahsyat dengan orang yang mengaji kadang-kadang Madinah yang tu yang ni pun longgak, termasuk aku. Ya Allah Tuhan pada. Mudah-mudahan ya Allah bagi kekuatan dekat dia. Ustaz pun doa dekat dia, ya Allah Tuhan, doa. Pasal Ustaz tengok tak berhenti. SMS duk mai tanya ke Ustaz, jenis SMS apa jangan mimpi lah Ustaz balas. Susah Ustaz nak balas. Apa ada pencerahan daripada Ustaz? Adakah dini membawa satu mazhab yang macam-macam? Ustaz kata dini adalah kawan aku, dini kan. Yang tu Ustaz kata. Allahu akbar kabir. Kita doa ya Allah, dan Ustaz minta kita ada kekuatan Allah bagi. Lagi kita kena uji lagi kuat, lagi kena uji lagi kuat. Sebenarnya bila orang uji kita, kita jadi kuat. Allah nak bagi berkembangnya orang dengan sunnah. Bila mai isu ni, orang cari-cari, orang buka-buka cek, orang tengok lagi dia, orang nak tengok lagi dia, orang nak tahu siapa mamak ni. Daripada tu orang dah buka tentang dia, ramai orang tahu dia. Nampak okey dia, aku suka dia, nampak tak? Menunjukkan apa, kita nak buka satu ruang fitnah, Allah buka satu ruang juga nak meningkat, nak perkenalkan sunnah. Subhanallah, nampak tak?
Mamak ni sedang terkenal di bumi Malaysia. Takat sini dulu. Yang baik semua daripada Allah. Salah dan silap daripada kemaksud sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.